Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah pada pagi yang mulia ni sama-sama kita dapat berkumpul secara online lah ya. Kita nak membicarakan dalam bab Nahwu. Kalau di buku Nahwu Fatih ini di level yang ketiga yang terakhir, level 3 yang terakhir dalam safhah Sittah wa Sab'un, iaitu muka surat 76. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang mengikuti kursus kita, kursus bahasa Arab, kursus intensif 3 bulan, kita menggunakan buku Nahwu Nahwu Al-Fatih dan juga buku Saraf Al-Fatih. Kita membicarakan Nahwu Saraf ini selama 3 bulan beserta dengan mempraktik membaca kitab yang tidak mempunyai baris. Okey. Sebenarnya untuk pengetahuan dalam kitab Nahwu Saraf ni, tak kiralah matan Jurmiyah ke Kawakib ke Qatrun Nada ke Alfiyah ke, semuanya adalah membicarakan lebih kurang benda yang sama. Cuma dia mensyarahkan lebih sikit lah. Okey. Sekarang kita nak sebut hari ini insya-Allah dalam bab istisna. Okey. Istisna ataupun disebut sebagai mustathna. Dalam bahasa English dia kata exception exception. Exception for, selalunya ada for. Okey. Kita membicarakan pada hari ini dalam bab istisna. Ada sebahagian kitab Nahwu dia kata bab al-mustathna. Mustathna. Dalam bahasa Melayu disebut sebagai pengecualian. Pengecualian. Sebahagian kitab Nahwu disebut al-mustathna. Mustathna maksudnya benda yang dikecualikan. Disebut sebagai apa? Isim maf'ul. Sirah isim maf'ul dalam saraf mustathna. Ulama kata lebih aula, ulama Nahwu kata sebahagiannya kata lebih aula sebut babul istisna. Daripada istisna, yastasni istisnaan, iaitu masdar istisna. Okey, maknanya pengecualian. Kalau ini dikecualikan. Sekarang kita membicarakan dalam bab istisna ataupun mustasna. Sebelum kita masuk lebih lanjut, lebih mendalam, insya-Allah kita akan huraikan daripada awal sehingga ke akhir lah dalam bab istisna ni, yang sedetail yang mungkin dan seringkas yang mungkin, sebaik yang mungkin insya-Allah. Sebelum kita nak masuk bab istisna, dia ada term-term dia yang perlu kita ketahui supaya bila kita masuk aja kita tak pening kepala lah. Ada term, beberapa kalimah yang perlu kita kuasai sebelum kita masuk. Bila sebut istisna ataupun mustasna, tak boleh dipisahkan 3 elemen yang penting. Yang pertama dipanggil sebagai apa? Yang pertama dipanggil sebagai mustasna. Mustasna. Okey. Yang kedua adalah dipanggil sebagai istisna. Istisna. Okey. Ataupun kita kata adatul istisna ataupun harful istisna. Yang ketiga yang tak dapat kita pisahkan dalam bab yang kita bincangkan 3 elemen ni, yang ketiga adalah al-mustasna minhu. Okey, 3 elemen ni mesti kena ada dalam ni supaya kita dapat faham. Lepas ni kita nak masuk mendalam. Kalau tak faham 3 ni, term 3 ni memang kita tak boleh memang tak boleh ikuti sampai habislah pengajian, kita akan rasa bosan, boring . Kita lihat contoh. Kita dalam muka surat 76 76 dalam Nahwu Al-Fatih ni. Okey. Kita bagi contoh. Kita tengok satu contoh
daripada Nahu Al-Fatih. Okey, dia kata la'ibat tullabu illa taliban. Okey, contoh la'iba. La'iba at-tullabu. La'iba at-tullabu. Okey. Illa taliban. Okey. La'iba telah bermain. Telah bermain fi'il madhi. At-tullabu adalah fa'il. Okey, baris depan marfu'. Illa kecuali. At-tullabu makna pelajar-pelajar, student-student. Okey. Telah bermain oleh pelajar, makna pelajar bermain illa kecuali taliban seorang pelajar. Ini singular dia, ini adalah plural dia. Ini mufrad dia, ini adalah jamak dia. Okey? Jadi makna pelajar-pelajar semua main kecuali seorang pelajar yang tak main. Nampak? Kecuali apa? Seorang pelajar yang tak main. Okey. Sekarang ni ini adalah taliban adalah kita panggil apa? Dia punya singular, mufrad. At-tullabu adalah jamak ataupun plural dia. Jadi di sini la'iba fi'il madhi telah bermain, at-tullabu fa'il. Sebab apa fa'il? Sebab dia marfu'. Di sini marfu'. Okey. Marfu' bermakna telah bermain oleh pelajar-pelajar. Jadi fa'il. Illa kecuali taliban, seorang pelajar tak main. Sekarang kalau kita lihat dalam satu ayat ini ada 3 elemen ni. Okey? Kita lihat yang pertama. Di manakah mustasnanya? Ini nombor 1. Di manakah mustasna? Mustasnanya adalah di taliban. Di manakah istisna? Nombor 2. Istisna ataupun harful istisna di sini. Illa. Huruf istisna. Huruf pengecualian. Di manakah mustasna minhu? Nombor 3. Mustasna minhu adalah di sini. Sebelum illa. Nampak? Bila kita dapat kuasai betul-betul 3 ni, kita akan masuk lebih mendalam lagi lah. Cuma 3 benda ni perlu kita kuasai sungguh-sungguh. Okey. Cara nak ingat yang mudah. Harful istisna. Kita panggil apa di sini? Harful istisna. Harfu ataupun adatul istisna. Ada alif lam. Harful istisna adalah huruf-huruf yang menyatakan kecuali, melainkan. Itulah dia illa. Huruf dia semua ada 6. Nanti kita sebutkan. Okey. Cuma sebagai pendahuluan, mustasna, apa itu mustasna? Yang selepas daripada huruf istisna. Perkara yang pertama yang kita perlu tahu, yang menjadi kayu ukur untuk kita faham ayat ini, kita kenali harful istisna. Bila kita kenal harful istisna, maka kita akan tahu mustasna dengan mustasna minhu. Harful istisna semua ada berapa? Semua dalam kitab Nahwu Fatih menyatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6. Selepas daripada 6 tadi, salah satunya adalah illa. Selepas daripada illa, maka dia adalah mustasna. Sebelum daripada illa, dia adalah mustasna minhu. Okey? Apa huruf istisna selain daripada illa? Antaranya adalah kita panggil semuanya ada 6, tapi ada juga ulama nahwu yang menyatakan sampai apa tau? Sampai 8 pun ada. Dia ada yang berbentuk huruf, ada isim, ada yang huruf boleh, fi'il boleh. Huruf istisna. Kita tengok huruf istisna ni, dia ada yang huruf semata-mata. Huruf. Okey. Apa itu huruf semata-mata, huruf istisna ni? Ada yang berbentuk isim. Okey.
Ada yang kadang-kadang dia huruf, kadang-kadang dia fi'il. Okey. Kadang-kadang dia huruf, kadang-kadang dia fi'il. Okey. Kita jelaskan semuanya ada 7. Ada 6 bukan 7 ya. Apa itu huruf? Huruf ini untuk pengetahuan yang mengikuti kursus kita pada tengah hari yang mulia ini, apa dia? Huruf ni ada satu iaitu dipanggil sebagai illah. Okey. Illah. Yang isim ada ghairu dan juga siwa. Okey. Yang kadang-kadang huruf, kadang-kadang fi'il iaitu hasya. Lagi apa lagi? Selain daripada hasya, ada. Lagi apa lagi? Hasya, ada dan juga khala. Okey? Hasya, ada. Okey. Inilah 7. 7 huruf istisna. Jelas 7 huruf istisna. Jadi di illa ni kadang-kadang boleh kita letak ghairu. Di illa ni kadang-kadang boleh letak siwa. Illa ni boleh letak hasya. Illa boleh letak ada. Illa boleh letak khala. Jadi makna huruf istisna, harful istisna yang nombor 2 ini semuanya ada 7. Ada lagu je lah. Ada lagu dia. Dalam lentera santri yang pelajar kita nanti, pembantu ustaz akan menyanyikan harful istisna ni. Huruf dalam harful istisna ada 1 iaitu illa. Isim ada 2 iaitu ghairu dan juga siwa. Kadang-kadang boleh jadi huruf, kadang-kadang boleh jadi fi'il iaitu hasya, ada, hasya, ada dan juga khala. Okey. Ni hasya. Ha ni panjang bukan hasya. Hasya, ada, khala. Okey. Boleh ingat Bila kita ingat 7 huruf harful istisna ini, maka kita tahu inilah dia nombor 2 harful istisna. Maka selepasnya adalah mustasna dan sebelumnya adalah mustasna minhu. Okey. Sebelum kita masuk lebih mendalam lagi, okey? Kita kena hadamkan, fahamkan betul-betul ini asas sebelum kita masuk yang selepas ini. Takut tidak dapat faham kalau kita tak ikuti yang asas ini. Okey? Okey. Yang mengikuti pengajian kita pada tengah hari ini, pada pagi ini insya-Allah. Seterusnya kita akan melihat bila sebut istisna, perkara yang pertama ada term-term yang kita perlu ingat Ada term-term yang kita perlu ingat. Antaranya term yang pertama mujab. Lawan dia adalah manfi. Manfi. Ini term yang kita perlu ingat. Yang kedua, tam. Lawan dia adalah apa lawan dia? Iaitu naqis. Ataupun dipanggil sebagai al-mufarragh. Okey, jelas. Ini term yang kita perlu ingat. Mujab. Mujab ini, apa maksud mujab? Satu ayat yang tidak didahului oleh huruf nafi. Makna kita buat ayat tak ada huruf nafi.
Manfi apa? Manfi lawan dia. Makna di awal ayat ada huruf nafi. Sama ada ma ataupun la. Tam makna ayat sempurna. Kita panggil dalam bahasa yang mudah. Tam ini dalam bahasa mudah dia kata apa? Adanya mustasna minhu. Ada mustasna. Mustasna minhu. Ini term yang kita perlu ingat tadi. Sebab itu yang kita sebut tadi dulu. Sebab apa? Bila sebut term ni ada kaitan dengan tadi. Bila sebut tam, makna ada mustasna minhu. Bila sebut naqis, makna lawan kepada tam yang tidak ada mustasna minhu. Jelas? Okey? Sekali lagi kita ulang. Apa itu mujab? Mujab adalah satu perkataan, satu ayat yang tidak ada huruf nafi di awalnya. Apa itu manfi? Manfi lawan kepada mujab, iaitu satu ayat yang di awalnya ada huruf nafi, sama ada ma ataupun la. Okey? Tam ayat sempurna. Apa maksud ayat sempurna? Maknanya ada mustasna minhu. Okey. Naqis maksudnya yang tidak ada mustasna minhu. Kemudian bila tak ada mustasna minhu, dia mestilah didahului huruf nafi. Okey? Didahului huruf nafi. Okey. Jelas. Tam ada mustasna minhu. Naqis tak ada mustasna minhu, ataupun mufarraq tak ada mustasna minhu, dan yang keduanya dia didahului huruf nafi. Maknanya awal ayat mesti kena ada huruf nafi. Okey. Okey, sekarang barulah kita masuk contoh yang pertama. Contoh yang pertama untuk pengetahuan, kita buat contoh yang pertama, kita panggil dia apa? Mujab. Okey? Mujab apa tu? Mujab tam. Okey? Mujab tam. Boleh? Kita akan bagi contoh. Mujab tam. Tapi kena faham dulu, mujab ni apa yang tak ada huruf nafi. Tam ni apa? Tam ni makna ada mustasna minhu. Contoh, seperti mana yang kita beritahu tadilah, ya. Seperti mana kita bagi tahu tadi. La'iba. Contoh, ada contoh lain ke di sini? Kita ambil contoh. Khasiran nasu dallan nasu illa al-anbiya. Okey, dallan nasu. Contoh dia dalam nahwu al-fatih, dalla an-nasu illa, okey, al-anbiya. Jelas? Dhalla telah sesat. Fi'il, ini fi'il apa ni? Ini fi'il madhi. Sebab apa fi'il madhi? 3 huruf, kemudian baris fathah di hujungnya. Nampak tak? Dhalla. Itu nama dia fi'il madhi. Okey? Kemudian mana fa'il telah sesat? Siapa yang sesat? An-nasu. Manusia telah sesat. Jadi fa'il. Nampak? Okey. Kemudian illa, melainkan, kecuali al-anbiya, nabi-nabi. Okey, sekarang ni kita nak bagi tahu apa? Ayat yang pertama bila dia mujab tam. Mujab tak ni? Ia mujab sebab tak ada ma dhalla, tak ada ma nafi, ataupun tak ada la nafi. La tu makna la nafi, tidak. Ma nafi makna tidak. Tidak sesat, tak ada. Tak ada pun huruf ma di sini. Di awal tak ada pun huruf ma. Tak ada. Tak ada pun huruf la. Tak ada. Jadi maknanya dia adalah mujab. Tam makna ada mustasna minhu. Mana mustasna minhu? Okey, nabi-nabi. Nampak? Al-anbiya, nabi-nabi. Mana mustasna minhu? Kita dah bagi tahu tadi, term yang pertama kita sebut tadi, awal tadi, sebelum kita padam ni. Mustasna adalah selepas illa, mustasna minhu adalah sebelum illa. Okey. Jadi
Tam makna apa? Tam maknanya ada mustasna minhu. Mana mustasna minhu? Satu kalimah sebelum daripada illa. Ya, ada. Sebab apa? Al-anbiya juga di kalangan manusia. Betul Jadi maknanya mustasna selalunya mestilah di kalangan mustasna minhu. Okey. Selalunya mustasna mestilah ia di kalangan mustasna minhu. Bila sebut manusia mustasna minhu, mana mustasna al-anbiya? Adakah mustasna ini sebahagian daripada mustasna minhu? Ya. Nabi-nabi pun manusia juga. Al-anbiya plural Singular mufrad adalah nabiyun. Plural jamak adalah al-anbiya'u. Okey. Jadi di sini al-anbiya'u. Nampak? Jelas Al-anbiya'u. Al-anbiya' adalah dia sebahagian daripada manusia. Okey? Sekarang perbincangan kita yang perlu kita tahu adalah bila mana dia mujab dan juga tam, maka wajib hukumnya di mana tu wajib? Di mustasna ini selepas adatul istisna, huruf istisna, lepas dia wajib berbaris atas. Inilah perbincangan kita. Okey. Nampak? Jelas Bila mana dia adalah mujab, dia juga adalah tam. Mujab dan tam. Apa itu mujab? Mujab yang tidak ada huruf nafi di awal ayat. Apa itu tam? Tam maknanya ada mustasna minhu, ayat lengkap. Jadi apa implikasi dalam ayat ini? Implikasi daripada mustasna, iaitu difathahkan, dia wajib difathahkan. Okey. Ini maknanya fathah ni tengoklah. Kalau dia mufrad jamak taksir. Okey. Kalaulah kita kata dia dua orang, tak boleh berfathah. Kalau dua orang, kita nak buat apa? Telah sesatlah manusia, melainkan dua orang pelajar. Dua orang pelajar tak sesat, lain semua sesat. Okey. Macam mana kita nak buat tu? Okey. Kita buat illa dua orang pelajar. Tak boleh kata taliban. Taliban seorang pelajar. Talibaini. Okey. Nampak? Dia bila dua orang dengan ya nun. Okey. Kalau ramai, at-tullaba boleh ataupun talibina boleh. Okey. Illa talibina. Okey. Bolehlah. Illa talibaini. Alif lam. Boleh? Tak jadi masalah. Nampak? Sini talibaini. Sini talibina. Apa beza dia Beza dia apa? Di sini dua orang pelajar, di sini ramai pelajar. Tapi dia tak fathah. Sebab dua orang dengan ya nun. Nun ni baris bawah. Kalau ramai orang jamak muzakkar salim dengan ya nun, nun tu berbaris atas. Boleh jelas? Okey? Boleh Tidak ada apa-apa masalah setakat ni, semuanya jelas. Yang perlu kita ingat adalah bila mujab dan tam, mustasna dia mestilah di baris atas. Boleh? Sekarang kita lihat pula contoh di dalam Al-Quranul Karim. Kita belajar bahasa Arab ini untuk kita faham Quran Jadi bila kita nak faham Quran tu, kena bagilah contoh ayat Quran. Kalau tak, kita tak faham. Okey. Apa dia? Yang pertama,
dalam suratul A'raf, ayat yang ke berapa? Ayat ke-83 suratul A'raf, juzuk yang ke-8. Ini untuk contoh mujab dan tam. Kita padam dulu. Okey, Quran kata apa? Fa'anjainahu. Wa ahlahu. Fa'anjainahu. Fa'anjainahu wa ahlahu. Okey. Kemudian illa. Boleh? Boleh buka Quran juzuk ke-8. Suratul A'raf, juzuk ke-8, akhir sekali lah. Juzuk ke-8 tu 10 helai, akhir sekali. Okey, kita akan jumpa illa mar'atahu. Okey. Kita lihat Quran kata apa? Fa'anjainahu. Dalam mujab dan tam. Fa'anjainahu. Anja maksud apa? Anja yunji maksudnya telah menyelamatkan. Mana fa'il dia? Fa'il dia nun ni. Maknanya kami. Kami ni jadi apa? Jadi fa'il. Dia yang menyelamatkan. Dua. D-O-E-R. Dua. Okey. Jadi telah menyelamatkan oleh kami Nabi. Okey. Nabi apa tu? Nabi Lut Nabi Lut. Kalau tak salah Nabi Lut ni. Fa'anjainahu. Kami telah selamatkannya Nabi Lut. Hu tu Nabi Lut jadi maf'ulun bih. Wa ahlahu ataf ma'tuf, dan keluarga Nabi Lut. Nabi Lut Allah Taala selamatkan, keluarga dia Allah Taala selamatkan. Okey. Illa, melainkan. Okey? Siapa melainkan siapa yang Allah tak selamatkan? Illa mar'atahu. Illa mar'atahu, melainkan isteri Nabi Lut. Ini jadi mustasna. Mustasna. Nampak? Kanat minal ghabirina. Jadilah Nabi Lut di kalangan orang yang tertinggal, ghabirin. Sebab Allah Taala perintahkan, wahai Lut, pengikut-pengikut Lut, keluar daripada bumi kamu. Tempat kamu keluar. Jadi semua keluar, keluarga dia keluar, pengikut-pengikut dia semua keluar. Kanas minal ghabirin. Malaikat isteri tertinggal belakang, tak keluar. Bila tak keluar kena azab lah. Okey? Fa'anjainahu. Nampak? Kami telah selamatkan Nabi Lut wa ahlahu. Mana yang kata mustasna minhu? Mustasna minhu mana? Hu ni mustasna minhu, dan juga ahlahu juga mustasna minhu. Okey. Kami telah selamatkannya Nabi Lut dan juga pengikutnya, keluarganya, melainkan isterinya tak terselamat. Ini mustasna minhu, ini harful istisna, ini adalah mustasna. Jadi nak bagi tahu apa ni? Bila dia mujab, bila dia tam. Mujab tak ada huruf nafi, tak ada pun huruf tidak di awal. Dan juga tam makna ada mustasna minhu ni. Jadi memberi implikasi kesan dia mustasna kena bari fathah. Nampak tak? Bari fathah. Hu dan wa ahlahu. Ataf maktuf. Setengah, tapi bukan wajib kadang-kadang.
Dia ada munqati', ada muttasil lah. Tapi dia jenis manusia juga ni. Nabi Lut pun manusia, pengikut dia pun manusia, ni pun manusia. Cuma jenis yang macam mana? Okey. Boleh fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu. Selalunya imra'ah ni digunakan untuk siapa? Imra'ah ni digunakan untuk siapa dalam Quran? Dia digunakan sama ada suami kafir, isteri Islam, ataupun isteri yang kafir, suami Islam. Jadi makna mereka tak ada hubungan suami isteri tau. Sebab itu tak letakkan zauj. Itu perbezaan Kalimah Quran ni sangat halus. Kalau kita lihat perbezaan antara imra'ah dan juga zauj. Kehalusan dalam Quran. Perkataan yang halus dalam Quran kita boleh lihat. Okey. Imra'ah ni kita tengok contoh akhir surah Tahrim. Akhir surah Tahrim Quran kata apa? Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Imra'ah Lut dan juga imra'ah Nuh. Sebab isteri Nabi dia tak beriman kepada suami mereka walaupun suami mereka Nabi. Jadi tak dipanggil sebagai zauj. Tidak dipanggil sebagai zauj ni, zauj ni. Zauj. Okey, zauj tu makna apa? Zauj ni boleh dua, suami pun boleh, isteri pun boleh. Isteri tak letak zaujah. Isteri letak zauj. Ini perkataan yang fasih. Bukan letak zaujah, isteri zauj, zaujun. Suami zaujun juga, isteri pun zaujun. Okey. Jadi Fir'aun wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Imra'ah Fir'aun, isteri Fir'aun. Tapi mereka tak ada hubungan suami isteri sebenarnya dalam Islam. Sebab apa? Kerana Fir'aun adalah laknatullah alaih, dia kafir. Fir'aun. Isteri dia Asiyah beriman. Jadi Quran tak panggil zauj, tapi Quran panggil imra'ah. Tapi sebenarnya ada juga perkataan imra'ah ni untuk orang beriman dalam Quran. Iz qalati imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Imra'atu Imran, isteri Imran dalam surah Ali Imran juzuk yang ketiga. Isteri Ali Imran. Isteri Imran. Bila isteri Imran, maksudnya isteri dia kafir ke tak? Isteri dia beriman, orang solehah. Suami dia Imran orang soleh, sebab tu dirakamkan surah Ali Imran, cerita tentang keluarga dia. Nampak tak? Jadi makna kebanyakannya digunakan untuk yang tak ada hubungan suami isteri. Makna isteri kafir ataupun suami kafir. Salah seorang tu kafir. Tapi tak semua, kadang-kadang ada juga seperti mana isteri apa nama tadi? Isteri Imran. Okey, tapi kalau isteri-isteri Nabi digunakan zauj. Wa azwajuhu ummahatuhum. Azwaj jamak kepada zaujun. Dalam surah Al-Ahzab muka surat yang pertama suratul Ahzab, bawah tu ayat bawah tu, wa azwajuhu ummahatuhum, juzuk 21 Apa dia? Isteri-isteri mereka adalah ummahatul mukminin. Wa azwajuhu ummahatuhum. Azwaj adalah plural kepada zaujun. Jadi maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri dia dipanggil zaujun, tidak dipanggil sebagai imra'ah. Jelas? Okey. Ini perkataan mujab tam akan memberi implikasi pada mustasna baris atas. Jelas Lagi apa lagi Banyak contoh Quran lah Banyak. Cuma kita tak ambil lah semua, kita ambil satu lagi last. Sebenarnya banyak lagi Dalam suratul Baqarah ayat 83 maknanya 5 lai satu muka. Surah Al-Baqarah 5 lai satu muka. Summa tawallaitum illa qalila.
Thumma. Tawallaitum. Illa. Ayat bawah sekali kalau tak salah 15 muka surah Al-Baqarah. Juzuk 1. Kita lihat. Thumma tawallaitum. Thumma tawallaitum. Okey. Tawallaitum makna apa? Kemudian kamu berpaling. Tawallaitum. Tawalla makna berpaling. Berpaling. Tum ni makna apa? Tum ni makna kamu. Kamu berpaling. Okey. Kemudian kamu berpaling. Ini fi'il madhi, tum ni adalah fa'il. Okey. Illa adalah harful istisna. Qalilan adalah mustasna. Mustasna. Nampak? Kita dah bagi tahu tadi bila mana di sini adanya mustasna minhu. Di mana mustasna minhu di sini? Tum ni. Tum ni adalah antum. Antum ni adalah mustasna minhu. Mustasna minhu. Okey, antum tu. Okey. Antum tu apa dia? Mustasna minhu. Jadi di sini kita nak bagi tahu dalam ayat ni mujab. Sebab dia tak ada huruf nafi pun di awal ni. Tidak ada pun ma ataupun la. Okey. Yang kedua dia tam. Tam maksud apa? Ada mustasna minhu. Mana dia? Ada fa'il dia. Kemudian telah berpaling. Kalau telah berpaling, dia jadi naqis. Tetapi tum, kita dah tahu. Kamu berpaling. Jadi maksudnya mustasna minhu lah tu. Mana ada fa'il dia. Okey? Illa, melainkan. Qalilan, melainkan sedikit di kalangan kamu. Kalau kita keliru, macam mana kita nak tahu mustasna minhu ni? Ayat sempurna. Thumma tawallaitum, kemudian kamu berpaling. Sempurna. Dia sempurna. Bila sempurna tu makna ada mustasna minhu lah dalam dia. Sempurna. Kalau dia kata thumma tawalla, kemudian telah berpaling. Siapa berpaling? Tak tahu. Itu makna dia naqis, ayat tak sempurna lagi. Itu maksud dia. Bila ayat sempurna sebelum illa tu ayat sempurna, itulah dia mustasna minhu, ada mustasna minhu dalam tu. Kalau kita buang ni betul juga, thumma tawallaitum makna sempurna. Kemudian kamu berpaling. Cuma illa, melainkan melainkan siapa yang tak berpaling? Melainkan qalilan minkum, sedikit saja di kalangan kamu yang tak berpaling. Apa implikasi bila mujab dan tam? Ini accept. Apa makna implikasi dia bila mujab dan tam? Implikasi dia di sini mustasna ni. Nampak tak? Baris atas. Jelas. Inilah pelajaran bahasa Arab kita, nahu untuk kita memahami perkataan-perkataan baris dalam Al-Quran. Jelas? Ada banyak lagi contoh. Banyak lagi contoh. Dalam suratul Hijr pun ada. Suratul Hijr. Summa la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Suratul Hijr kita boleh rujuk berapa lais? Satu lais muka. Surat juzuk 14 satu lais muka. Juzuk 14 satu lais muka, ayat yang ke berapa 39 40 betul lah, 39 ke 40. Okey. Jelas Sekarang kita telah bincangkan secara terperinci mengenai dengan mujab dan tam. Okey. Boleh renung halusi sebelum kita masuk nombor 2. Bila kita masuk nombor 2, kena kuasai yang ni dulu. Kalau tak, dia akan jadi pening lah ya.
Sekarang ni kita lihat pula dia mujab ni tam mujab tam. Sekarang ni kita lihat dia bukan lagi mujab tetapi dia manfi. Manfi tapi tam. Boleh. Yang perlu kita set dalam fikiran bila dia mujab tam, barisnya wajib baris atas. Habis. Sekarang bahagian yang kedua pula. Bahagian yang kedua. Yang kedua, dia bukan mujab tetapi dia adalah manfi. Okey? Manfi tam. Manfi ni apa? Manfi ni adalah lawan kepada mujab. Apa dia lawan kepada mujab? Mujab yang tak ada huruf nafi. Dia tak semestinya nafi Istifham ke apa ke? Boleh. Tak semestinya nafi. Manfi di awalnya huruf nafi. Jelas. Tam ada mustasna minhu. Sekarang manfi tam nombor 2. Contoh dalam nahwu fathah kita lihat. Contoh nahwu fathah, ma la'ibat tullabu illa taliban. Ma la'iba ma ni makna tidak, nafi. Tidak bermain. Siapa yang tak bermain? At-tullab. Jadi ayat dah sempurna ni. Ayat dah sempurna. Ma la'iba at-tullabu. Ayat dah sempurna. Mana ada mustasna minhu di situ. Kemudian kita letakkan illa, melainkan. Siapa dia melainkan? Melainkan taliban. Seorang pelajar yang tak pergi. Taliban. Melainkan seorang pelajar yang tak main. Nampak? Taliban. Mana mustasna minhu dia? Kata tam, mana mustasna minhu? Di sinilah mustasna minhu dia. Mana mustasna minhu? Di sini mustasna minhu. Mustasna. Okey. Minhu. Di sini mustasna. Cuma kita nak bagi tahu implikasi dia bila dia tam ada mustasna minhu, kemudian dia manfi. Dia bukan mujab, manfi. Manfi ni apa ya? Manfi. Manfi ni bila dia ada huruf nafi ni. Nampak tak? Ma ni. Boleh? Dia ada ma tu. Bila ma huruf nafi, maka tak semesti ma. Kadang-kadang lam pun boleh. Nafi juga. Illa taliban. Boleh baca dua ataupun talibun. Boleh? Dia boleh baca dua. Kalau kita baca taliban pun betul, kita baca talibun pun betul. Baca ni pun betul, baca ni pun betul. Okey, sebab apa betul? Sebab di awalnya manfi, iaitu ada huruf nafi. Inilah nahwu, ilmu nahwu. Bila di hadapan dia ada penambahan, maka di akhir dia memberi implikasi dalam meletakkan baris. Jadi di sini kalau di i'rabkan, di sini jadi apa ni? Di sini jadi mustasna. Mustasna ni memang asalnya baris atas lah. Baris atas ni. Itulah dia mustasna asalnya. Kalau talibun, dia tak mustasna lagi. Dia jadi apa? Dia jadi badal. Badal kepada siapa? Tu badal kepada ni. Ini dia badal. Nampak tak? Badal kepada tullabu. Mustasna minhu dia. Nampak? Jelas? Talibun badal kepada tullabu. Maknanya, dia adalah seorang pelajar daripada banyak-banyak pelajar yang tidak bermain. Jadi badal. Jelas Okey. Inilah bab mustasna min. Kita lihat contoh daripada Quran pula untuk kita memahami lebih mendalam ayat-ayat Al-Quranul Karim daripada manfi tam. Kita lihat ayat Quran apa dia? Yang manfi tam ni apa ayat Quran? Fa asri bi ahlika bi qita'in minal laili wala yaltafit
Ha? Minkum ahadun illa imra'atak. Dalam Quran ni juzuk yang ke-12. Juzuk yang ke-12, 4 lai satu muka, bawah sekali. Surah apa ya? Surah Hud ayat 81 4 lai satu muka, juzuk 12. Juzuk 12, 4 lai satu muka surat. Kemudian ayat surah Hud ayat 81 bawah sekali Okey. Wala yaltafit, tidak berpaling. Wala yaltafit minkum. Wala yaltafit minkum ahadun. Terjemahan Quran. Terjemahan. Tidak jangan berpaling di kalangan kamu seorang pun. Tidak berpaling. Wala yaltafit minkum ahadun. Sebab apa? La tu la nafi. Sebab apa? Kita lihat 4 lai satu muka surat. Juzuk apa tadi sebagai tadi? 12 Juzuk 12. Kita lihat juzuk 12, 4 lai semuka Tidak berpaling ke jangan berpaling? Wala yaltafit, janganlah seorang pun di antara kalian menoleh. Menoleh ke belakang. Okey? Ayat ke-81. Jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali isterimu. Ini kisah apa? Kisah Nabi Lut ni. Kisah Nabi Lut. Okey. Nampak tak? Wala yaltafit. Bila yaltafit sini dia mati. Bila mati makna jangan. Okey? Kalau baris depan makna tidak. Tidak berpaling. Wala yaltafitu. Tidak berpaling. Tapi bila dia mati, wala yaltafit makna jangan. Jelas Sekali lagi. Wala yaltafitu, tidak berpaling. Kalau wala yaltafit mati, makna jangan berpaling. Jangan berpaling. Siapa yang jangan? Ni dia. Fa'il dia. Seorang pun jangan berpaling di kalangan kamu. Bila dah keluar ke bumi, keluar ke negara, Nabi Lut tadi bersama pengikut dia keluar, jangan kalih ke belakang lagi. Jangan. Illa mar'atak, melainkan isteri dia kalih ke belakang nak patah balik. Isteri dia patah balik ya. Illa mar'atak. Sekarang ni implikasi dia di mana? Ini adalah, kita panggil apa ni? Ini apa dia? Ini adalah harful istisna. Huruf istisna. Ini apa dia? Ini adalah mustasna minhu. Mustasna minhu. Ini apa dia? Ini adalah mustasna. Mustasna. Okey. Kita dah bagi tahu. Dia tam. Betul tam sebab ada mustasna minhu? Makna ayat sempurna dah. Jangan berpaling salah seorang di kalangan kamu. Sempurna. Itu dipanggil tam. Ada mustasna minhu. Illa melainkan isteri kamu. Sekarang kita nak highlightkan di mana? Sebab dia manfi. Manfi ni nampak tak? Nahi ni. Inilah manfi. Jangan. Bila ada jangan, di sini qiraat kita membaca baris atas. Okey? Sebahagian qiraat membaca baris depan. Illa mra'atuk. Nampak tak? Di situlah perbezaan qiraat. Bagaimana berlaku perbezaan qiraat? Sebab mereka tengok dari segi nahwu ni. Nampak tak? Dari segi nahwu ni memberi satu perubahan. Memberi satu perubahan dalam baris. Sebab itu dalam qiraat kita baca wala yaltafit minkum ahadun illa mra'ataka. Illa mra'ataka. Sebab apa baca ra'atak?
Sebab dia baris atas, sebab kita kata dia mustasna. Qiraat yang lain dia baca wala yaltafit minkum ahadun illa mar'atuka. Sebab apa baca illa mar'atuk? Adakah dia sesat? Dia tak sesat. Qiraat lain. Sebab apa baca qiraat illa mar'atuk? Sebab dia menjadi badal. Badal kepada siapa? Badal kepada ni. Nampak? Bila badal baris kena sama. Bila baca baris depan, di sini pun baris depan juga. Ni mubdal minhu. Kita bagi tahu ini adalah badal, ini adalah mubdal minhu. Baris mesti kena sama dia sebab dia tabi'. Jelas Okey. Ada contoh lagi ke? Ustaz? Dalam Quran? Ada lagi contoh lain dalam Quran? Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Qalilun qalilam. Tak? Ma fa'aluhu illa ma fa'aluhu illa Okey. Jelas? Surah apa ni Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Dalam suratul Nisa ayat ke-66 Ayat ke-66 suratul Nisa. Walau anna katabna alaihim tu, walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Di situ. Okey. Sekarang ni kalau kita letak ma fa'aluhu, betul dah sempurna dah ayat. Mereka tidak melakukannya. Ma fa'aluhu, sempurna ayat. Itu dah dipanggil tam. Bila kita buang ni, itu dah dipanggil tam. Ma fa'aluh. Ma fa'aluh makna apa? Mereka tidak melakukannya. Okey? Ma fa'aluhu, mereka tidak melakukannya. Ni tidak nafi. Okey? Illa qalilum minhum. Okey. Di sini illa qalilum minhum. Okey? Mana mustasna minhu dia? Mustasna minhu dia dalam ni. Dhamir apa tu? Dhamir antum. Antum ke? Dhamir apa? Dhamir hum. Hum ni apa? Hum ni fa'il. Fa'il ni apa? Fa'il ni marfu'. Marfu'. Okey. Jadi di sini pun kena marfu' menjadi apa? I'rabnya menjadi badal. Okey, nampak jelas? Jelas Fa'aluhu. Okey. Mereka tak melakukannya. Fi'il madhi. Manakah fa'il dia? Fa'il dia dhamir dalam ni hum. Hum fa'il tu rafa' ke nasab? Mestilah marfa'. Dia selamanya sampai hari kiamat marfa' fa'il. Okey? Illa istisna. Qalilun adalah badal. Badal kepada fa'il ni. Marfa' dia pun marfa'. Marfa' ni baris dhammah depan. Ini pun baris depan. Nampak? Jadi badal. Hum fa'il jadi mubdal minhu. Okey, jelas? Jelas Sebahagian qiraat dia tak baca ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Dia baca di sini adalah ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Qalilan minhum. Inilah perbezaan qiraat. Mereka baca illa qalilan minhum. Sebab apa baca baris atas ni? Sebab dia asal kepada mustasna. Nampak? Inilah perbezaan qiraat juga. Maknanya dengan sendiri bila kita belajar bahasa Arab ilmu nahwu ni, dengan sendirinya kita telah serba sedikit kita mengetahui mengenai dengan qiraat. Sebab apa? Punca berlakunya perbezaan baris. Mereka tak sesat, mereka tak salah. Mereka tidak sesat, mereka tak salah. Tetapi itulah punca berlakunya perbezaan. Perbezaan apa? Perbezaan baris. Nampak tak? Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Sebahagian qiraat baca illa qalilam minhum. Nampak?
kita perlu ingat, perlu kita set dalam pemikiran kita sebelum kita masuk pecahan yang ketiga lebih luas. Bila dia manfi tam, dia boleh dua bacaan. Boleh dibaca dengan mustasna, iaitu mansub baris atas. Boleh dibaca dengan macam ni pun boleh, betul. Macam ni pun boleh, betul, jadi badal. Dua-dua betul. Bila tu? Bila dia manfi tam. Sebab apa dia boleh baca dua? Baris depan boleh, baris atas pun boleh. Oh, disebabkan ni dia manfi ni, nampak tak? Manfi. Dia manfi. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dia manfi. Kita bagi tahu. Kita kena ingat dia punya ibu dia. Point dia. Bila mana dia manfi, ada huruf nafi di awal, dengan sendirinya pada mustasna boleh dua bacaan. Baris depan pun betul, baris atas pun betul. Tapi kalau dia bukan manfi tam, dalam bab pertama kita bincangkan, dia mujab tam, hanya boleh satu saja baris atas. Kalau buah baris depan, hukumnya salah. Jelas. Jelas setakat tu? Untuk pengetahuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini kita telah bincangkan. Pertama mujab tam, yang kedua manfi tam. Ada pecahan yang ketiga. Kena betul-betul hadamkan ni dulu ya. Contoh ayat Quran yang kita bagi ni loh. Supaya tak keliru. Takut dia keliru pula lepas ni. Itu yang kita risau. Okey. Kita risau takut keliru. So, kalau dia tak faham dua ni, dia akan masuk nombor tiga, dia akan rasa bosan. Sebab tak faham. Okey. Bila masuk yang ketiga, ini memang banyak sangat dalam Quran. Terlampau banyak dalam Quran. Jelas semua dah salin untuk kefahaman semua. Jelas. Okey. Sekarang ni nombor 2, kita pindah dari nombor 3. Dia bukan lagi manfi tam. Kalau dia bukan manfi tam, kita panggil dia apa ya? Kalau dia bukan manfi tam, kita panggil dia apa? Dia pecahan yang ketiga. Ni nombor 3. Dipanggil apa? Naqis. Naqis manfi. Tak perlu buh manfi pun tak apa. Tak perlu buh manfi pun tak apa. Naqis manfi. Sebab apa? Memang bila naqis mesti dia manfi lah. Naqis ni makna apa? Dia tak ada mustasna minhu, kemudian dia didahului huruf nafi. Jadi makna tak perlu tak manfi pun tak apa. Ini kita panggil apa? Tahsilul mahsul. Tahsilul mahsul makna apa? Telah mengadakan benda yang sedia ada. Itu nama tahsilul mahsul. Jadi maknanya kita panggil apa nama? Terang lagi bersuluh. Dah terang dah, suluh lagi. Jadi maknanya tak perlu bubuh manfi pun tak apa. Memang naqis ni mesti dia manfi. Manfi tu makna apa ya? Di awal ayat mesti ada huruf nafi. Contoh mudah je kita bagi. Dalam ni pun ada, dalam Nahwu Fatih kita lihat. Dalam Nahwu Fatih. Ma najaha. Okey. Ma najaha illa, okey, al-mujtahidu. Okey, perhatikan elok-elok untuk perbincangan nombor 3. Siapa yang tak faham nombor 1, 2 memang tak ada minat untuk belajar nombor 3. Ya, dia kena faham nombor 1, nombor 2, insya-Allah dia akan ada raghbah, keinginan, kesukaan untuk faham yang nombor 3. Boleh
Apa dia? Ma najaha. Ma najaha. Ini adalah nafi. Huruf nafi. Tidak. Najaha, 3 huruf di akhirnya baris atas dipanggil sebagai fi'il madhi. Illa adatul istisna ataupun harful istisna, huruf istisna di sini kena baris depan dipanggil sebagai mustasna. Mustasna. Tapi yang peliknya, kerana apakah mustasna di baris depan? Kerana dia bergantung kepada i'rab sebelum ni. Okey, sekarang ni ma nafi, tidak. Najaha fa'il. Bila fa'il mesti ada fa'ilnya. Nampak tak? Fa'il. Oh, jadi sinilah fa'il dia. Jadi di sini i'rab sebagai fa'il. Ini semua banyak dalam Quran, terlampau banyak ya. Ini di i'rab sebagai apa? Sebagai fa'il. Baris depan. Fa'il. Sebab apa dipanggil naqis? Sebab tak ada mustasna minhu. Macam mana nak tahu tak ada mustasna minhu? Ayat tak sempurna. Ma najaha, tidak berjaya. Ialah siapa yang tidak berjaya tu? Kalau kita buang. Tidak berjaya. Siapa tak berjaya tu? Mujtahidu, melainkan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jadi nampak tak? Bila kita buang illa dan selepasnya, ayat tu tak sempurna. Sebab fi'il saja tanpa ada fa'il. Itulah dipanggil sebagai naqis dan manfi. Boleh faham Sekali lagi kita ulang. Bila mana dia letak ma najaha illal mujtahidu. Sebab apa baca mujtahidu? Adakah dia badal? Dia bukan badal, dia mengikut i'rab sebelum dia. Sebab bila ada fi'il, fa'ilnya tak ada. Di sinilah fa'ilnya. Mana lagi fa'il? Fi'il wajib ada fa'il. Kalau fi'il tak ada fa'il, maka tak sempurna ayat tersebut. Okey. Jadi di situlah fa'il dia. Jadi fa'il. Kita boleh buat ayat lain. Kita boleh buat ayat lain. Ayat yang mudah, simple. Apa dia? Ma daraba Zaidun illa Muhammadan. Okey, ma daraba. Zaid tak pukul, tidak memukul oleh Zaid. Zaid tidak memukul Zaid. Zaid tak pukul. Ialah tak pukul siapa? Zaidan, Muhammadan. Muhammadan menjadi maf'ulun bih. Sebab apa? Baris atas adakah dia mustasna? Memang dia mustasna, tapi i'rab dia adalah maf'ulun bih. Sebab apa maf'ulun bih? Sebelum ni ayat tak sempurna. Ma daraba Zaidun. Zaid tak pukul. Tak pukul siapa? Mesti kena tahu siapa yang Zaid tak pukul tu. Oh, tak pukul Muhammad. Oh, tak pukul. Melainkan Muhammad yang dia pukul. Nampak tak? Jadi daraba ni mesti kena ada maf'ulun bih. Zaid tak pukul. Yalah, kalau Zaid tak pukul, tak jelas, tak ada maf'ulun bih. Jadi di sinilah maf'ulun bih dia. Zaid tidak pukul melainkan Muhammad. Muhammad sahaja yang Zaid pukul. Jadi dia maf'ulun bih. Jelas Ini dipanggil naqis manfi. Dalam Quran banyak tau. Terlampau banyak. Contoh. Kita bagi contoh. Kalau Quran contoh dia mungkin lebih daripada 20. Contoh naqis manfi ni lah. Maksud kita naqis manfi ni. Apa dia ya? Contoh. Ma ala rasul. Ma ala rasul. Okey? Ma ala rasul li illal balaghu. Okey. Nampak tak contoh dia? Naqis manfi ni. Boleh nampak Apa i'rab dia? Kalau kita tengok, menjadi tanya-tanya kita sekarang ni, menjadi persoalan, sebab apakah lepas daripada illa, dia baris depan, dia tak baris fathah? Sebab apa? Sebab dia tergolong dalam kategori ketiga, naqis manfi. Okey, sekarang ni
kita lihat ayat ni tak sempurna ni. Tidaklah wajib kepada Rasul. Tak wajib apa? Kita betul tak wajib apa? Ayat tak sempurna. Jadi maksudnya kita bagi tahu setiap awal ayat ini ma ni ma nafi ya. Nak kenal ma nafi senang aja. Ma ni ma apa ataupun tidak. Lepas dia ada illa maknanya tidaklah. Ma ni nak kata ismul mausul, apa sesuatu. Ataupun tidak nafi. Macam mana nak tahu? Tengok lepas dia ada illa makna automatik makna terjemah dia tidak. Jadi ala rasul di awal ayat ni, ala rasul bila di awal ayat i'rab dia menjadi apa? Menjadi khabar muqaddam. Okey. Khabar muqaddam. Khabar muqaddam di awal ayat bila jumlah jar, ini huruf jar, ini majrur. Bila huruf jar dan majrur berada di awal ayat, i'rab dia khabar muqaddam. Kemudian al-balaghu i'rab apa? Sebab apa? Balaghu bila khabar muqaddam mesti wajib kena ada mubtada' muakhar jadi pasangan dia. Mubtada' muakhar baris depan. Ini jadi apa? Mubtada' muakhar. Jelas Itulah dia contoh dia. Okey. Lagi apa lagi dalam Quran? Banyak Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Boleh juga. Wa ma juzuk satu dua lah. Dua lah juzuk satu. Yudillu bihi. Illa al-fasiqin. Okey. Sekarang ni kita lihat wa ma yudillu. Ma ni ma tidak. Sebab apa tidak? Lepas dia ada illah. Bila ma satu ayat tu lepas dia ada illah, makna ma tu tidaklah. Yudillu. Okey, dalam surah Baqarah yang dua lah. Yudillu makna apa? Menyesatkan. Dhalla sesat. Kalau adalla yudillu, dhalla yadillu makna sesat. Adalla yudillu makna menyesatkan. Okey, tidaklah menyesatkan. Siapa yang menyesatkan? Allah Taala. Dalamnya ada dhamir Allah. Allah jadi apa? Jadi fa'il. Jadi fa'il. Maknanya fa'il mudhari'. Fa'il dah ada dalam ni, dhamir huwa kembali kepada Allah. Allah huwa. Mana fa'il dah ada. Allah Ta'ala menyesatkan. Tidaklah Allah Ta'ala menyesatkan. Ayat tak sempurna ni. Wa ma yudillu bihi. Tidaklah Allah Ta'ala menyesatkannya. Ayat tak sempurna. Menyesatkan apa? Illal fasiqin. Melainkan orang-orang fasik Allah Ta'ala sesatkan dia. Nampak? Fasiqin. Sebab apa baca baris ya nun ni? Pada mansub. Mansub lah ya nun. Jamak muzakkar salim mansub. Sebab apa? Sebab menjadi maf'ulun bih. Seolah-olah ayat yang mudahnya kita buang ni. Buang illa, buang ma. Allah Ta'ala menyesatkan orang yang fasik. Okey? Yudillu bihi al-fasiqin. Allah Ta'ala menyesatkan akan orang-orang yang fasik. Orang yang fasik kena sesat. Allah Ta'ala menyesatkan mereka. Sebab mereka tak nak petunjuk, tak nak hidayat. Contoh yang terakhir, kita katakan contoh yang terakhir dalam surah Ar-Rahman juzuk 27. 6 lah juzuk 27 surah Ar-Rahman. Hal jazaa'ul ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Okey. Hal ni adakah istifham? Hal ni. Hal tu adakah makna istifham? Tidak. Hal bukan makna istifham. Bila hal lepas dia ada illa, makna hal ni makna nafi. Makna nafi. Tidak. Hal lepas dia ada illa, makna nafi. Tidak.
Jadi tidaklah membalas kebaikan. Bukan illa ni Bukan illa ni. Ini bukan illa ni. Illa di sini. Illa ni. Bila hal lepas dia ada illa, makna nafi. Tidaklah membalas kebaikan melainkan kebaikan. Nampak? Tidaklah membalas kebaikan melainkan kebaikan. Siapa yang buat baik, Allah Ta'ala akan bagi kebaikan kepada dia. Tidaklah membalas kebaikan melainkan kebaikan. Jadi di sini, sebab apa ni baris depan ni? Hal jazaul ihsani ni illal ihsanu. Sebab apa baris depan? Okey. Andai kata kita buang hal, kita buang illa. Ni awal ayat. Jaza'u jadi mubtada'. Nampak? Mubtada'. Al-ihsan jadi mudhafun ilaih. Sebab apa mudhafun ilaih? Sebab kalimah pertama tak ada alif lam. Tak ada alif lam. Kalimah kedua ada alif lam. Mudhafun ilaih. Kemudian al-ihsanu jadi apa? Bila ada mubtada', mesti kan ada khabar. Di sinilah khabar dia. Nampak? Balasan baik adalah balasan baik. Nampak tak? Jelas Tiga bahagian kita telah bincangkan. Jelas. Mengenai apa tu? Mengenai dengan mustasna, dengan illa ni lah. Ya. Dengan illa. Banyak lagi Tak terjangkau lah banyak dia. Kalau kita tengok kitab-kitab sampai 20, 30 dia bagi Sekarang ni bab illa dah habis lah. Ini kita bincang tentang illa ni. Habis, selesai. Kita boleh padam. Selesai. Apa kesimpulan kita belajar pada pagi ni? Untuk bab illa yang panjang lebar kita huraikan. Cara dia mudah je kita nak huraikan. Kesimpulan yang kita belajar pada pagi ni. Perkara yang pertama dipanggil dia sebagai mujab tam. Perkara yang kedua dipanggil sebagai manfi. Manfi tam. Perkara yang ketiga dipanggil sebagai naqis. Inilah. Ini mustasna dia baris apa? Mustasna dia hanya berbaris atas. Ini mustasna dia apa? Mustasna dia maknanya selepas illa lah. Dia boleh dua. Sama ada baris atas ataupun baris depan. Ni kesimpulan ni. Naqis, i'rab apa? Naqis ni macam mana baris apa? Dia ikut kepada i'rab. Ikut kepada i'rab. Kadang-kadang jadi mubtada', kadang-kadang jadi fa'il, kadang-kadang jadi maf'ul bih. Ikut kepada i'rab tu sendiri. Ikut kepada uslub ayat, struktur ayat tu sendiri. Okey, dia berbeza-beza Jelas ini kesimpulan yang kita dapat simpulkan mengenai illah. Kita lihat pada muka surat 77. Dalam Nahwu Al-Fatih ni, muka surat 77 dia akan bincangkan lagi dengan lebih terperinci mengenai dengan ghairu dan juga siwa. Ghairu dan siwa. Selesai Sekarang perbincangan kita mengenai dengan isim. Isim istisna. Tadi huruf ni isim. Isim istisna. Apa isim istisna? Dua je. Ghairu dan juga siwa. Okey, dua ni. Ghairu dan siwa. Okey Perkara pertama kita perlu set selepas siwa, selepas ghairu mesti mudhafun ilaih. Contoh paling mudah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi
Nampak baris bawah ni. Ghairil maghdubi. Nampak? Selepas daripada ghairu, selepas daripada siwa, mesti berbaris bawah menjadi mudhafun ilaih. Menjadi apa? Mudhafun ilaih. Kena ingat tu. Tak kira ayat Quran ke apa ke. Selepas daripada ghairu, kalimah yang datang selepas ghairu. Word yang datang selepas ghairu. Word yang datang selepas siwa. Dibariskan bawah menjadi mudhafun ilaih. Jelas? Contoh ayat Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Jadi kalau sini nak baca macam mana? Ghairi, ghaira, ghairu. Ini bergantung kepada ayat tu. Ini seolah-olah dia berada pada tempat apa nama? Istisna, illa. Okey. Illa, lepas dia nak baca macam mana? Nak baca depan ke baca atas? Ini yang kita akan bincangkan selepas ini, insya-Allah. Ini kita akan bincangkan Okey. Kita lihat perkataan ghairu. Dalam Quran ada tak contoh ghairu? Dalam Quran ghairu ada contoh? Selain ghairil maghdu, itu ghairil maghdu. Ada juzuk yang kelima Suratul Nisa juzuk kelima, 6 lai 1 muka surat. Surah An-Nisa 6 lai 1 muka surat, ayat atas sekali. Juzuk yang kelima 6 lai 1 muka surat, ayat atas sekali tulis apa? La yastawil qa'idun. La yastawil al-qa'iduna. Lagi ghairu uli. Ini ayat orang tak menyertai peperangan sebab dia uzur. Dia tak boleh menyertai peperangan Seperti mana Ammar bin Jamuh. Okey. La yastawil qa'iduna minal mu'minina. Ada tertinggal ni. Minal mu'minina. Okey. Boleh buka surah An-Nisa juzuk yang kelima. Juzuk kelima tu 6 lai 1 muka surat. Okey, la yastawi. La yastawi. La yastawi makna apa? Maknanya tidak sama. Tidak sama al-qa'idun. Qa'idun ni apa? Qa'idun ni orang yang duduk di kalangan orang beriman. Di kalangan orang beriman, orang duduk tak sama. Apa maksud orang duduk? Dalam Quran, bila qa'ada yaqudu qa'id ni, dalam Quran bukan makna orang duduk. Bila qa'id dinisbahkan kepada peperangan, bermaksud orang yang tak menyertai peperangan. Tak menyertai jihad. Al-qa'idun adalah orang yang duduk dalam situasi biasa. Tapi untuk situasi peperangan jihad, dia tak panggil orang yang duduk, orang yang tak menyertai peperangan. Tidak samalah orang yang tak menyertai peperangan di kalangan orang beriman. Melainkan ghairu, melainkan uli. Sebab apa baca uli tak baca ula? Sebab dia mudhafun ilaih. Nampak tak? Selepas ghairu mesti dia uli. Dia tak baca ula. Mesti baris bawah jadi mudhafun ilaih. Ad-darari, ghairu uli ad-darari. Melainkan orang yang mempunyai kemudaratan, orang yang sakit, tempang, cacat, orang tua dah, tak boleh nak perang, tak ada kemampuan. Jadi kita nak bagi tahunya selepas daripada ghairu mestilah berbaris bawah. Okey
Lepas tu sebab apa dia baca baris depan ni? Sebab apa dia baca baris depan? Dia tak baca baris atas, ghairah. Kita dah bagi tahu tadi. Bila mana didahului, bila mana didahului oleh huruf nafi. Dia macam illa juga. Bila mana didahului oleh huruf nafi. Tidak. Maka di sini ghairu ni dia boleh baca dua. Ada qiraat yang baca ghairu, ada qiraat yang baca ghairah. Dua-dua betul. Sebab apa? Sebab bila ada huruf nafi, dia boleh baca dua situasi. Baris depan jadi badal, baris atas jadi mustasna minhu. Ini kita kata qiraat kita. Qiraat kita baca baris depan, dia badal. Badal kepada siapa baris depan ni? Ini badal kepada ni. Ni baris depan ni, nampak tak? Baris depan ni dengan waw nun. Waw nun ni baris depan lah. Ketika jamak. Ketika jamak. Dia tak baris depan dhammah, tapi baris depan waw nun sebab dia jamak. Dia badal. Tapi ada sebahagian qiraat dia baca ghairah. Ghairah. Ya, dia baca ghairah. Okey, nampak tak perbezaan? Sebab apa tu? Sebab dia ada huruf nafi depan, boleh baca dua. Okey. Jelas Kalau tak ada huruf nafi, kalau dia tak ada huruf nafi, nak baca kena baca ghairah, tak boleh baca selain daripada ghairah. Contoh. Kita ambil contoh. Apa contoh dia? Banyak ya contoh dia. Kita ambil contoh yang mudah je lah. Contoh mudah apa dia? Qama ar-rijalu. Telah berdiri lelaki-lelaki. Ar-rijal ni makna apa? Ar-rijalu makna lelaki-lelaki. Jamak kepada rajulun. Rajulun makna lelaki. Ar-rijal makna laki-laki. Lelaki-lelaki. Telah berdiri. Okey. Ghaira. Zaidin. Di sini kita nak baca baris apa ni? Nak baca baris apa ni? Nak baca ghairu ke ghaira? Ni menjadi persoalan. Kita tengok macam tadi. Tadi la yastawil qa'iduna minal mu'minin ada la huruf nafi. Ni ada huruf nafi tak depan? Tak ada huruf nafi. Bila tak ada huruf nafi, di sini tak boleh baris depan, mesti baris atas. Kena baris atas satu saja. Lepas ghairah wajib mudhafun ilaih. Jelas? Kalau ada huruf nafi, okey, kalau kita letak qamar rijalu ghairah, dia mesti ghairah je, tak boleh ghairu. Sebab tak ada huruf nafi. Okey, sekarang kita bubuh huruf nafi. Bubuh huruf nafi. Ma qamar rijalu, tidaklah berdiri lelaki-lelaki. Di sini nak letak apa ni? Di sini nak letak apa? Maqama ar-rijalu Zaidin. Zaidin mesti mudhaf ilaih. Ini fa'il, ini fa'il, ini adalah fi'il madhi, ini adalah nafi. Ini nak letak baris apa? Ghairu ke ghairu? Di sini ghairu pun betul, menjadi badal kepada ar-rijalu, badal. Baca baris atas pun betul. Baris depan pun betul. Dua-dua betul. Ini menjadi mustasna. Okey. Mustasna mestilah baris atas ya. Nampak? Bila kita buang ma, automatiknya baris wajib berbaris atas. Kita letak je ma, boleh dua baris. Ghairu boleh, ghairah boleh. Jelas? Okey? Tak ada apa-apa masalah. Semua jelas. Ini pengajian kita bab istisna. Kena ikuti daripada awal pengajian kita. Bab istisna, siapa masuk tengah-tengah ni, memang dia tak faham lah ya. Dia pening. Okey. Selesailah perbincangan kita mengenai dengan ghairu dan juga siwa. Habis, selesai. Okey.
Apa kesimpulan kita? Tadi kesimpulan illa, ni kesimpulan ghairu dan siwa. Apa dia? Kalau kesimpulan didahului. Didahului perkataan ghairu tu. Didahului apa? Didahului dengan huruf nafi. Maka perkataan ghaira ini, ghair ini boleh dibaca ghaira, boleh dibaca ghairu. Kalau tidak didahului oleh huruf nafi, tak ada huruf nafi. Pendek kata tak ada huruf nafi. Wajib baca ghaira. Itu kesimpulan dia. Ni boleh dua, ni boleh satu. Selepas ghaira, selepas siwa, mestilah mudhafun ilaih. Siwa ni selamanya macam ni sebab dia mabni. Siwa dia tak boleh, siwayu tak boleh, siwayi tak boleh. Dia memang siwa lah selamanya. Tapi lepas siwa mesti mudhafun ilaih. Siwa Muhammadin, selain Muhammad. Siwa Muhammadin. Siwa selamanya siwa. Dia tak boleh siwayu, siwayi tak boleh. Muhammadin. Selepas dia mesti dari makna dia Muhammad. Selepasnya mesti Muhammad. Selepasnya mesti baris bawah mudhafun ilaih. Jelas Sekarang ni kita nak bagi tahu apa? Huruf-huruf istisna ni semuanya makna kecuali ataupun melainkan. Tak kira lah dia ghairu ke, dia siwa ke, dia ila ke, semua makna kecuali melainkan. Makna sama. Cuma huruf je berbeza ya. Okey. Sekarang bab yang terakhir kita bincangkan insya-Allah taala. Bab yang terakhir. Bab yang terakhir kita nak bincangkan pada tengah hari yang mulia ni. Dia bab apa yang ketiga yang kita bincangkan ni? Kadang-kadang boleh jadi fi'il, kadang-kadang boleh jadi isim. Okey. Kadang-kadang boleh jadi fi'il, kadang-kadang boleh jadi isim, dan juga kadang-kadang okey, dia ada 3 huruf. Apa dia? Hasya. Lagi ada. Lagi khala. Okey. Jelas. Okey. Boleh Apa contoh dalam nahwu Fatih? Ada tak contoh dia untuk apa nama ni? Hasya ada. Okey, kita tengok. Satu kaedah yang sangat penting. Kita boleh bahagikan 2. 3 ni dia terbahagi kepada 2. Kalau didahului huruf nafi. Huruf nafi ni apa? Ma tadilah, ma ke lam nafi. Bukan, sekira didahului bukan huruf nafi. Didahului apa tu? Didahului ma masdariyah. Ma. Perkataan ma ni bukan ma nafi, ma masdariyah. Ma masdariyah ni maksudnya, ma masdariyah ni maksudnya apa dia? Maksudnya ma yang masuk kepada fi'il lah selalunya ya. Ma masdariyah, dia panggil ma masdariyah lah. Okey.
lepas daripada ni mesti berbaris fathah. Kalimah selepas ni mesti baris fathah. Contohnya ma ha sya Zaidan. Wajib berbaris fathah. Sebab ada ma ni sebelum hasya ni. Sebelum ada, ma ada. Kalau tak didahului ma masdariyah. Ma masdariyah tadi. Ini ma. Macam mana nak buat? Dia boleh dua. Baca baris depan pun boleh. Ataupun baca baris atas pun boleh. Jelas? Kesimpulan dia. Nanti kita akan buat ayat contoh. Tapi kena faham tu dulu. Kena faham tu dulu. Dalam contoh Nahwu Fatih, dia kata apa? Ja'a. Muka surat 77. Contoh dia kata apa? Ja'a. Ja'a maksud apa? Telah lapar. Ja'a. Ja'a. Telah lapar. Siapa yang lapar? Al-musafirun. Musafirun apa? Orang-orang bermusafir. Orang yang bergerak bermusafir. Ja'a al-musafirun. Telah laparlah oleh orang yang bermusafir. Kemudian ma ada. Ma ada. Bila ma ada, ni ada letak ma masdariyah. Jadi ma ada farisan. Melainkan farisan. Orang yang berkuda. Farisan, tentera yang berkuda. Farisan, tentera yang berkuda, mereka tidak lapar. Tetapi orang bermusafir mereka lapar. Nampak tak? Kita nak bagi tahu kat mana ni? Dekat sini. Baca wajib baris atas. Sebab apa wajib baris atas? Sebab huruf istisna di 3 hasya ada khala ni, di awalnya ada ma, dipanggil ma masdariyah. Jadi di sini i'rab apa tu? Di sini i'rabnya adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Sebab ma ni, ma ada seolah-olah macam fi'il. Bila fi'il di sini mestilah maf'ulun bih baris atas. Okey. Kalau kita tak letak ma, okey, contoh tak letak ma. Ja'a. Kita buat ayat ja'a al-musafirun. Okey. Al-musafirun. Kemudian ada. Boleh dua. Farisun pun boleh. Farisan pun boleh. Dua-dua boleh. Tak jadi masalah. Jelas Jelas. Dua-dua boleh. Tak jadi masalah. Boleh? Bukan. Dia tersilap pada awal ni. Di sini sebenarnya kita tersilap. Bukan baris dhammah dan atas. Baris bawah dan atas. Bawah dan atas. Jadi di sini boleh dua. Apa dia tu? Farisan boleh, farisin pun boleh. Dua boleh. Jelas Ja'a al-musafirun ma ada farisan. Ja'a al-musafirun ada farisin boleh, farisan boleh. Dua boleh. Nampak? Sebab apa di sini farisin? Sebab tak ada ma masdariyah. Ma masdariyah seolah-olah macam fi'il lah. Lepas ni kena maf'ulun bih. Sebab bila tak letak ma, jadi di sini menjadi seolah-olah macam huruf jar lah. Majrur. Majrur. Jelas? Dia diiktibar. Kalau baca ni baris atas diiktibar seperti maf'ulun bih. Sebab apa diiktibar? Diambil kira seolah-olah macam maf'ulun bih sebab ada ma masdariyah ni fi'il. Boleh. Sebab seolah-olah ada, khala, hasya itu semua fi'il madhi. Ma ni ma masdariyah masuk kepada fi'il madhi. Nampak Sebab itu dibaca sebagai farisan maf'ulun bih.
Kalau ni baca baris bawah, sebab ini seolah-olah harfun jar, ini majrur. Jelas. Boleh tak ada masalah apa-apa. Itu perbincangan kita pada hari ni lah. Contoh ayat Quran ada ke? Saya tak pastilah berkenaan ayat Quran ni. Rasa tak ada. Ya. Apa kesimpulan yang kita boleh buat daripada pagi yang mulia ni? Kesimpulan yang kita boleh simpulkan mengenai dengan kita bincangkan ni. Sebenarnya boleh ma'ada pun boleh, ma'hasya pun boleh, ma'khala pun boleh. Makna sama, tak jadi masalah. Makna tetap sama. Melainkan makna dia. Cuma nak buh mana-mana pun boleh. Ini pun nak buh ada pun boleh, hasya pun boleh, khala pun boleh. Tak ada ma masdariyah. Dia boleh dua. Okey, jelas. Okey, kesimpulan pengajian kita pada tengah hari yang mulia ni dalam bab istisna, kita telah selesai bincangkan bab istisna ni daripada awal sampailah ke akhir ya. Bab istisna. Okey. Kita bincangkan bab istisna ini. Kita dah bagi tahu tadi dalam bab istisna ini apa dia tu? Kita pecahkan kepada 3 kategori tadi ya. Yang pertama kita huraikan mengenai dengan illa. Dah selesai dah. Illa ni ya. Ada manfi, mujab, tam semua tu ya, naqis. Kemudian kita bincang mengenai dengan ghairu dan juga siwa. Ini juga telah selesai kan. Kemudian yang terakhir kita bincangkan ni hasya dan juga adik-beradik dia hasya ni. Hasya dan juga adik-beradik dia. 3 ni kita bincangkan. Sekiranya ada ma masdariyah di awal, maka kita kata ini diiktibar seperti fi'il. Ini fi'il. Ini ma masdariyah. Okey, ini jadi maf'ulun bih. Okey. Kalaulah dia tak didahului oleh ma masdariyah, contohnya hasya. Boleh 2. Sama ada kita nak baca hasya Zaidin. Zaidin jadi apa? Ini huruf jar. Okey, ini jadi majrur. Jelas? Okey. Ataupun kita nak baca sebagai Zaidan pun boleh. Tak jadi masalah. Nak baca Zaidan pun boleh. Dua-dua boleh. Okey. Tidak menjadi apa-apa masalah. Kalau nak baca Zaidan, jadi apa? Macam ni lah. Jadi PL lah. Ini PL, ni maf'ulun bih. Kalau baca baris bawah, ini jar, ni majrur. Habis. Untuk pengajian kita istisna pada hari ini, level yang ketiga, yang level untuk yang terakhir, level 3 yang akhir lah. Ya. Rasa tak ada apa-apa dah setakat ni. Okey. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berilah kefahaman kepada kita, insya-Allah. Kita jumpa di lain kali, insya-Allah pukul 11 pagi ni akan diambil alih lentera santri yang akan diambil oleh hari ini siapa Farhan hari ini insya-Allah. Okey, cukup setakat tu. Subhanallah wa bihamdihi.